Anas bin Malik, macam mana bacaan Nabi SAW yang kamu duk dengar daripada Nabi ni, macam mana Nabi selalu baca? Kata Sayyidina Anas bin Malik, faqal madda, bacaan Nabi selalunya panjang-panjang. No, bacaan panjang ni maksudnya apa dah tuan-tuan? Dia ada satu qiraat, nama dia qiraat Warash. Qiraat Warash ni dia panjang sikit daripada cara bacaan kita. Jadi inilah kerana daripada hadis ini bacaan yang dipegang oleh qiraat Warash. Jadi sahabat Nabi meriwayatkan bacaan Quran ni pelbagai daripada Nabi SAW, dengan qiraat-qiraat yang pelbagai. Tapi maksud di sini juga maknanya ialah madda, maknanya ialah panjang, maknanya menyempurnakan huruf-huruf yang panjang, iaitu pada perkataan-perkataan yang ada huruf mat. Huruf mat apa dia? Huruf mat ada berapa tuan? Ada 3, kan? Iaitu awi. Kan? Anak-anak kita ngaji kalah kafar tu. Mat huruf mat apa dah? Awi. Tak awi apa pula dah? Oh, alif, waw, ya. Qala. Kan dia ada ngaji kan? Jadi maknanya alif waw ya tu huruf mat, maka dibaca dengan sama ada dia pendeknya 2 harakat, panjangnya dia adalah bacaan dia kan, sampai paling panjang dia tu huruf mat ni ada wa aqallul mad harakatan, paling pendek mat ni 2 harakat, bukan 2 rakaat, no. 2 harakah, no, 2 gerakan, dan kalau paling panjangnya 6, 6 harakat. Jadi ini bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian kita tengok hadis yang ketiga. Haddatsana Ali bin Hujur qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Umawi an Ibn Jurayj an Ibn Abi Mulaikah an Ummi Salamah qalat. Riwayat daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah kata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau baca Quran, baginda akan memotong bacaannya. Maknanya potong apa dia? Baca satu ayat. Yaqul, Nabi akan baca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqif. Kemudian Nabi berhenti. Satu ayat. Thumma yaqul, kemudian Nabi akan baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, 2. Thumma yaqif, kemudian Nabi berhenti. Wa kana yaqra'u, dan baginda akan sambung lagi Maliki Yaumiddin. Maknanya apa dah? Maknanya Nabi baca satu. Ini bacaan yang Nabi selalu baca. Ada pun selalu kalau kita kalau bulan puasa lalunya kita panggil tu imam adik-adik kita yang baca tahfiz ni, gian tahfiz ni dia kira nak cepat tapi bukan semua lah kan, salah lah, tak salah, betul lah bacaan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu karanti kat tu. Kalau dia baca habis satu surah tu satu nafas, kemas semua budak ni kan. Tapi kita serabut tu okey. Kan? Mayang nak baca amin, dia baca laju kemain pecut macam Formula 1 tu. Kita ada baca alhamd, dia ni baca kan. Saya kata kalau saya nak pergi jenis mayang tarawih ni, cari tempat yang tu imam baca sedap. Bukan sedap tu maknanya berlagu saja baca tajwid tak betul, tak best juga kita dengar serabut kan. Jadi biar bacaan tu tidak terlalu laju, dan juga bacaan tu biar tajwidnya betul. Jadi kita semayang pun rasa tenang. Walaupun dia baca satu juzuk kali pun tuan-tuan, tapi kalau bacaan dia tu bacaan yang betul, dan bacaan dia suara dia Tuhan bagi pula suara yang sedap, satu juzuk pun kita tak ada masalah kan. Tapi kalau dia kejar satu juzuk dengan bacaan dia lintang pukangnya, dengan tajwid dia yang tak betul dan sebagainya, serabut semayang kita hari tu. Rasa lagu macam rugi semayang 20 malam tu. Kan? Setengah-setengah tempat. Setengah-setengah tempat. Jadi kalau kita cari yang dan ustaz-ustaz kelas tahfiz, mahat tahfiz ni pun kalau boleh tegaklah anak-anak murid yang nak dihantar tu, bacaan kamu janganlah bacaan hadar,
Jangan baca macam duk ngulang. Sebab kamu jadi imam. Bila bacaan imam, baca secara yang betul lah, secara tertil ikut imam lah. Kan bacaan imam ni baru betul. No? Jadi para sahabat Nabi ni tuan-tuan, mereka ni membaca Al-Quran dengan tertil. Kerana mereka ni ikut Nabi. Macam mana Nabi baca, macam tu dia baca. Bacaan Nabi ni, Nabi sudahlah Allah kurniakan suara yang sedap, suara yang merdu. No? Jadi para sahabat ni tuan-tuan, ada di kalangan para sahabat yang dikurniakan dengan suara-suara yang merdu. Sehingga dalam hadis menyebut tentang para sahabat ni, mereka tak berdakwah pun. Kadang-kadang tu mereka tak dakwah pun kepada Islam ni. Mereka hanya berdakwah dengan cara baca Quran saja. Menyebabkan apabila orang Arab ni, sebab mereka faham, bila dengar bacaan ni dengan bacaannya yang sedap, kemudian dengar Al-Quran itu bahasanya yang begitu hebat, pakat masuk Islam. Masuk Islam hanya dengan membaca Al-Quran. Salah satu seorang sahabat ni tengok Rasulullah tindak tanduk baginda sangat luar biasa. Semuanya dipenuhi dengan hikmah. Apabila mai para sahabat daripada Madinah, daripada Yathrib, mai buat haji, kemudian mereka pun buat bai'ah dengan Nabi, bai'ah Aqabah al-ula, bai'ah Aqabah tsaniyah. Mereka ni bila balik ke Madinah, Rasulullah mengutuskan seorang sahabat, namanya apa tuan-tuan? Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair ni antara sahabat Nabi yang bacaan Qurannya very powerful. Sudahlah ilmu banyak, alim, kerana duduk berdampingan dengan Nabi dan sangat ikut apa yang Nabi duk bagi pengajaran, duk ajak ni, dia ikut. Sudahlah alim, kemudian ada pula bacaan Quran yang sangat merdu. Sebab tu Rasulullah memilih Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk dihantar ke Madinah. Jadi faqihnya, Qurannya yang hebat, bacaannya yang merdu. Sayyidina Mus'ab bila sampai ke Madinah, Sayyidina Mus'ab duduk dengan Sayyidina As'ad bin Zurarah. Sayyidina As'ad bin Zurarah ni dia daripada kabilah Khazraj. Sayyidina As'ad bin Zurarah ni daripada kabilah Khazraj. Bila dia pergi duduk di sana, Sayyidina As'ad bila dah duduk serumah, ataupun Sayyidina Mus'ab mai duduk serumah, dia buat satu bilik khas untuk orang mai dengar Quran dan juga untuk mempelajari agama. Tu bagusnya. Sayyidina As'ad ni dia adalah salah seorang daripada pimpinan masyarakat Khazraj pada ketika itu. Kemudian tuan-tuan, bila dia duduk di situ, satu hari Sayyidina Mus'ab bin Umair ini nak pergi berdakwah kepada kaum kabilah Aus. Kan di Madinah ni tuan-tuan ada 3 kabilah besar, yang paling besar yang duduk di Madinah pada ketika itu. Yang paling banyak sekali ialah Yahudi pada ketika itu. Yahudi ni penduduk dia, kependudukan dia di Madinah sebelum kedatangan Nabi ni, 50% daripada penduduk Madinah adalah Yahudi. Kenapa mereka mai awal? Kerana mereka tahu dalam kitab Taurat ada menyebut bahawa akan satu masa Nabi akhir zaman yang terakhir akan mai ke bumi Madinah ni, Yathrib ini. Adalah dia punya ciri-ciri, dia duduk di antara 2 lembah hitam, kemudian akan banyak dengan tumbuhan, banyak subur dan sebagainya. Sehingga mengalahkan pok-pok ataupun masyarakat asal di Madinah. Ramai tuan-tuan. Macam Malaysia kan? Malaysia dulu kalau kita baca dalam sejarah, sebelum dibawa balik sahabat-sahabat kita yang ada baki-baki ni, ada adik-beradik mereka sebelum ni pun lagi ramai rupanya. Yang dibawa pulang balik tu pun ramai dah. Kalau mereka tak balik, pening bala kita tuan. No? Bukan nak diskriminasi ke apa, ada ni cerita sejarah semua ni. Kalau kita nak pening kita tuan-tuan. No? Hak Melayu tak faham agama ni pun pening bala otak lah. Kan? Tambah hak yang ni pula, lagi pening kita.
Tapi lebih kurang lagu itulah dulu. Di Yathrib ni penuh dengan 50% daripada penduduk Madinah atau Yathrib pada ketika itu ialah Yahudi. Kemudian barulah kabilah yang besar Aus dan Khazraj. Kemudian ada lagi kabilah-kabilah yang lain. Bukan mereka dua saja, ada kabilah-kabilah yang lain pun ada. Tapi hak paling besar mereka dua ni. Jadi oleh kerana kabilah Khazraj ini sudah dimasuki oleh Sayyidina Mus'ab, duduk di rumah Sayyidina As'ad bin Zurarah ini, maka okeylah, fine lah, dah masuk Islam, sudah masuk. Kemudian bila nak pergi berdakwah kepada kumpulan ataupun kabilah Aus ni, ni ada masalah sikit. Satu hari Sayyidina As'ad bawa Sayyidina Mus'ab pergi ke satu kampung di mana kabilah ini adalah kabilah Aus. Bila masuk pergi dakwah di situ, baca Quran, membaca Al-Quran. Orang Arab bila dengar, Masya Allah, ini memang bukan ciptaan manusia ni. Kemudian Sayyidina Mus'ab pula bukan hanya baca dan juga menjelaskan pula tentang Islam, menyebabkan ramai orang nak masuk Islam. Pada ketika itu ada dua orang sahabat yang masih lagi belum Islam, tapi mereka ni adalah pimpinan utama Madinah ketika itu. Antaranya ialah Sayyidina Sa'ad bin Allahumma salli ala Muhammad, Sa'ad bin Zaid. Ini satu. Yang kedua ialah Sayyidina Usaid bin Hudayr. Ni dua orang ni. Dua-dua ni, mereka ni adalah pimpinan Aus. Pimpinan Aus. Bila dengar kata Sayyidina Mus'ab dengan Sayyidina As'ad masuk ke kampung mereka ni, menerangkan tentang Islam, mereka ni duk menyembah lagi berhala apa sebagainya, panas hati. Dia kata, mereka ni melampau ni, mai masuk kampung kita tak bagi salam. Korang gitulah, tak jumpa Bang Long kawasan, cannot go. Nak masuk kampung kami mai minta izin dulu lah. Orang mai hambak dengan mereka ni, ada ni, mereka ni As'ad tu bawa mai satu makhluk mana tahu daripada Mekah ni. Kan bawa ni pun mai duk bawa duk ajaran apa atau duk hina tu nenek kita apa semua ni. Kata, bukan hina pun, kan. Dengar lagu tu, dia pun terus pi jumpa dengan Sayyidina Mus'ab. Dua orang ni nak pi, bila dengar kata As'ad tu ada, Sayyidina As'ad tu ada, maka Sayyidina Sa'ad bin Zaid ni tak jadi pi. Sebab apa? Sayyidina Sa'ad bin Zaid ni dengan Sayyidina As'ad bin Zurarah ni, mereka ni kena adik-beradik. Mereka ni ada adik-beradik lebih kurang sepupu, sepapat, apa semua, sepepat pun ada. Ada adik-beradik lah. Dia kata, aku nak pi, tak boleh lah. Minta maaf banyak, bukan kata aku tak mau pi. Aku nak pi, tapi lagi cerita panjang. Pasal apa? As'ad ni dia sepupu aku. Lah ni hang Usaid hampir lah. Hampir lah. Selesai kan apa yang betul. Kalau perlu sigung kan, lebih kurang gitu lah. Buat ke mana pun, Usaid kata okay, no problem, aku pi, jom. Sampai kat Sayyidina Mus'ab. Sayyidina Mus'ab duduk baca Quran, semua duduk terang. Dia pun main-main kata, woi. Itu saya tamah. Mai masuk kampung kami, mai tak minta izin semua tu. Dari jauh lagi Sayyidina As'ad duduk tengok dah. Duduk dengar bunyi kuda, gedung. Ni kuda ni macam aku biasa dengar. Kan macam motor kawan kita lah, jenis duk press ni, prem. Tanah tu kawan kita Amai tu dengar tapak kuda dekat tapak kaki kuda Sayyidina As'ad ni. Dengar dah tapak kaki kuda Sayyidina Usaid. Dia kata, wahai Mus'ab, bersiap sedia, mai dah pahlawan ni. Sebab dia ni orang hebat tuan-tuan. Dia ni kira zaman dulu kira sniper lah. Dia penembak tepat. Bukan penembak tepat ni, dia pemanah tepat. Hebat. Dalam perang pun hebat, orangnya pun hebat. Dan dia ada antara orang, dia bangsawan, dan dia juga adalah orang yang cerdik di dalam masyarakat. Antara orang yang pandai dalam masyarakat tu. Bijak lah. Sebab itulah Sayyidina Usaid ni dipanggil sebagai Usaid Al-Kamil. Al-Kamil ni maknanya sempurna, atau bahasa kita ni package yang sempurna. Cerdik pun dapat kat dia, segak pun dapat kat dia, kepimpinan pun dapat kat dia, lawan pedang apa semua pun dapat kat dia. Semua kira hak cerdik semua kat dia.
Mak kita ni ada satu dua lah kot. Kan? Cerdik baca Quran pun boleh. Mai ajak lawan lari, pergi. Kan? Oh, pandai mereka baca Quran apa semua. Jom kita lawan main bola, minta maaf. Kan? Bola tenang kita tenang bola. Ni lengkap package sempurna Ustaz ni. Dengar dari jauh dah main, kata mampu dah. Musa kata apa? Relax brother relax. Jangan takut, relax. Ni anak murid, anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang, relax Sayyidina Musa. Bila main-main, kawan ni dah mula ribut dah. Dia marah, dia kata main masuk kampung kami tak minta izin apa semua ni, apa ni macam mana. Ni duk main bawa pula dengan makhluk main daripada mana ni Mekah, duk main bawa, duk hina tok nenek kita apa semua, kita duk semua lama. Dia main buat ingat tuan-tuan. Kan? Orang Penang kata apa? Main buat ramai. Kan? Ya, tapi kalau orang betul dia main buat ramai tu. Sayyidina Musa pun pergi dengan cakap yang baik. Orang kalau duk panas-panas, kita jangan duk pergi panas sekali tuan-tuan. Dia duk main panas apa-apa, kita pun duk yang hang apa, hang ni tuan tenang, hang rumah tanah atas bawah. Kelai pula, tobok kan? Tapi Sayyidina Musa dengan penuh ketenangan dia kata, ya sayyidal qaum, wahai tuan pengulu kaum. Bahasa kita ni barangkali datuk lah kot kan. Tuan Tan Sri tu, bila sebut aku tu ya awak kan. Jadi rasa tenang lah sikit. Ni saya main ni nak bawa ajaran ni. Tuan boleh tak saya bagi tawaran pada tuan? Mari kita sembang cara baik. Saya bagi tawaran pada tuan. Apa dia tawaran apa? Kalau tuan mau dengar apa hak saya nak cakap, bagi masa sikit. Saya bercakap, saya bagi penerangan sikit ya. Kalau tuan terima, alhamdulillah, tuan masuklah Islam. Tapi kalau tuan tak terima, tak apa, kami takkan masuk dah kampung ni selama-lamanya. Berat tu tuan. Takkan masuk selama-lamanya. Sayyidina Mus'ab ni, takkan dia tak fikir pun, kalau dia tak masuk Islam, tak boleh masuklah kampung tu. Tapi dia sikap optimis. Suka orang yang ada himmah yang tinggi ni. Sayyidina Mus'ab kata, tak apa, kalau tuan tak mau terima, kami tak masuk dah kampung tu. Seolah-olah Sayyidina Mus'ab tahu dah, kalau aku baca lagi mesti dia tangkap lentok punya. Kan? Mesti dia masuk Islam punya. Tu betapa yakinnya Sayyidina Mus'ab ni. Tak apa. Bila dengar lagu tu, kawan dia duduk pujuk, cakap baik apa semua, dia kata, baik, tak apa, saya bagi peluang, saya nak dengar sekali. Tak apa. Dia pun baca. Sayyidina Musa pun baca Quran sikit, kemudian dia syarah sikit, dia terang sikit, dia terang pasal Islam apa semua. Bila dengar Quran dengan bacaan yang merdu apa semua, tenganga. Sayyidina Usaid tenganga. Kata, oi, indah sungguh bacaan kamu. Indah sungguh apa yang kamu baca tu. Hak baca surah sedap tu satu pasal. Hak yang kamu baca tu pun sedap juga. Apa benar ni? Hang bawa apa ni? Pasal apa tuan-tuan? Arab, orang cerdik ni bila kita cakap sikit, dia faham banyak. Yang payahnya jenis tak cerdik ni. Baca banyak pun tak faham juga, terang pun tak faham juga. Tak, ni payah. Dia ni orang cerdik. Bila baca tu, dengar pula orang, terus masuklah hati. Sayyidina Usaid terus nak minta masuk Islam. Yang Sayyidina As'ad tadi duduk pening pula dah mampu. Dia pergi kata tak mau masuk dah pula. Duduk pening lah kata. Kata relax. Akhirnya bila dia nak masuk Islam, Sayyidina Mus'ab kata, pergi balik rumah, mandi apa semua, tukar pakai baju yang bersih sikit apa, masuklah Islam. Dia pun pergi balik, tukar baju apa, mandi apa semua, dan dia menyatakan syahadah masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam tuan-tuan, dia antara sahabat yang paling mencintai Rasulullah, dan dia orang yang paling cintakan Al-Quran. Hebat tuan-tuan. Dia ada satu kelebihan yang tak ada di kalangan para sahabat yang lain, yang 140,000 orang ni. Dia seorang dia ada kelebihan ni. Kelebihan apa tuan-tuan? Oleh kerana dia sangat sedap bacaan dia, dan dia sangat mencintai Al-Quran. Satu hari tuan-tuan, dia baca Quran.
Dia keluar dengan anak dia musafir, buat kemah, tidur di luar. Dia pun duduk, tambat dia punya kuda. Dia pun mula nak baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sambil dia duk baca tu, kuda dia duk angkat kaki dua. Bukan lagu tu lah kan, cara kuda kan, angkat kaki dua lah, duk jadi mengamuk tak ketawa ni, duk jadi macam takut. Dia kata apa, siapa ni? Dia berhenti. Macam siapa takut segi kuda dia tenang anak dia pula, masa dekat dengan anak dia, dia pun berhenti. Bila dia berhenti baca Quran, kuda tu duduk senyap, duduk relax. Dia kata, wah ini pasal apa ni? Pasal aku baca kan, pasal apa kan? Fanatik sungguh kuda ni. Dia sambung baca, alladzina yu'minuna, baca. Bila dia baca, kuda dia buat manggil lagi, duk mengamuk lagi, duk angkat kaki apa, duk hentak, kata oi bahaya ni. Akhirnya tuan-tuan dia sudah tak apa, aku baca kata-kata tu, jom tidur, ambil anak dia masuk dalam kemah tidur. Sebelum dia nak tidur tuan-tuan, dia tengok di langit. Bila ada tempat dia baca tu, satu awan, kumpulan awan main macam payung. Waktu malam tuan-tuan, satu awan besar duk main payung dia. Dan di awan tu pula, ni adalah hadis Sahih Bukhari ni. Nak kira kata ustaz boleh cerita ni yang paling kat tangan buat semua ni. Ni cerita betul kan? Turun ni, dia punya awan tu turun. Dan di awan tu pula penuh dengan seumpama macam lampu-lampu dia. Macam lampu-lampu dia penuh dekat. Menatang apa ni? Dia pun takut kak, masuk tidur. Esok balik jumpa dengan Nabi SAW. Cerita pengalaman hak semalam ni, baca Quran, kuda duk meletup belapa semua ni, duk mengamuk apa. Lepas tu saya nak masuk tidur, saya tengok kat atas kemah kami ni ada satu awan besar apa semua. Apa cerita ya Rasulullah? Rasulullah kata, wahai sahabat ni? Bukan, Usaid. Usaid bin Khudayr. Wahai Usaid, kalau kamu nak tahu yang semalam yang penuh kat atas kepala kamu ni ataupun di atas langit itu, itulah para malaikat. Para malaikat mai tu daripada langit yang ketujuh tu, mai turun ke bumi ni sebab nak dengar bacaan Quran kamu. Allahu Akbar. Daripada hak Samsing tadi ni, hak nak tumbuh orang tadi ni, bila dia masuk Islam, terima Quran, jadi orang yang baca Quran, bukan baca biasa saja tuan-tuan. Bacaan dia tu sampai malaikat duduk di langit turun nak dengar. Kita tuan-tuan, kita sendiri pun pening bacaan kita. Ini cerita banyak lagi lah tuan-tuan. Kalau nak dengar kisah-kisah para sahabat yang banyak hebat dalam Quran ni tuan-tuan, antaranya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni adalah salah seorang sahabat Nabi yang hebat dalam meriwayatkan Al-Quran. Ni pun hebat juga ni. Kemudian Sayyidina Abu Zaid. Kemudian Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ni semua sahabat-sahabat Nabi yang banyak pakar dalam Al-Quran. Jadi maknanya tuan-tuan, sangat besar peranan Al-Quran bagi orang mukmin. Kita ni tuan-tuan, jangan kurang daripada semuka baca Quran sehari. Tak boleh setengah muka pun tak apalah, jadilah. Tapi yang pentingnya bacalah Quran. Jangan duk kira baca 3 qul ya. Kan dia kata tak apa Ustaz, 3 qul tu kira sama dengan Quran. Memalas gila. Kan? Bacalah Quran setengah muka, satu muka. Orang yang banyak baca Quran ni tuan-tuan, otak dia very powerful. Sebab apa tuan-tuan? Quran ni memang mukjizat betul.
Bila kita baca dia tuan-tuan, semua benda akan kena fokus. Mata satu pasal lah, saya tak mengapai. Kan? Baca Quran, bila kita baca, mata tu dia nak kena ikut. Dia satu fokus lah. Tu main mata tu pun. Kemudian mulut ni makhraj tu. Nak kena dengung tang mana nak kena. Kemudian dia akan ligat ni. Otak ni dia akan sedia ni duk sambung ni. Lepas ni sekali ni nak baca macam mana? Sekali dia depan ni nak baca lagu mana? Sekali depan ni nak kena tang mana? Waqaf apa semua pula nak kena. Jadi otak tu akan berfungsi. Sebab tu orang kata siapa yang baca Quran selalu ni, insya-Allah dia tak akan kena penyakit nyanyuk. Dia tak akan kena penyakit nyanyuk. Dan dia tak akan mudah lupa ingatan. Insya-Allah. Sebab apa? Quran yang dia duk baca ni, otak dia duk berjalan. Bila baca Quran ni tuan-tuan, otak duk berjalan ni, memang hebatlah. Otak kita akan jadi otak yang hebat. Sebab tu anak-anak kena ajak baca Quran daripada kecil, supaya otak mereka akan jadi kemah. Sebab tu budak hak mengapai Quran ni, tahfiz Quran ni tuan-tuan, mengajak subjek apa pun insya-Allah mereka boleh. Apa pun insya-Allah mereka boleh. Sebab apa? Quran hak berat tu pun mereka boleh buh dalam memori mereka. Takat benda-benda hak lain semua ni, insya-Allah. Insya-Allah. Ni hebatnya mukjizat Al-Quran. No? Baik. Tak mana dah kita ni? Lagi tak habis pula ni. Dah lah kuliah akhir ni. Kan? Kuliah kita yang terakhir untuk tahun ni ya. Kan? Lah. Baik kita sambung. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. Aku tanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ni seorang sahabat ni. Dia tanya pada Nabi Sayyidatina Aisyah, macam mana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akana yusirru bil qira'ah? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca secara slow-slow, rahsia-rahsia, slow-slow? Am yajhar, ataupun Nabi baca derah? Nabi kalau doa umum baca slow ke baca derah? Macam mana tu? Qalat, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kullu dhalik qad kana yaf'alu. Dua-dua Nabi bisa buat. Ada tekoh-tekoh Nabi baca derah, tekoh-tekoh Nabi baca slow. Maknanya Nabi baca dua-dua. Qad kana rubbama asarra wa rubbama jahar. Kadang-kadang Nabi baca slow, kadang-kadang Nabi baca derah. Ada time dia, ada masa dia. No? Ada masa Nabi baca derah. Tapi derah Nabi, jahar Nabi ni tidaklah sampai mengganggu orang. Tak adalah sampai ganggu orang tidur. Kita nak tidur ni baca Quran sampai orang tak boleh tidur. Nak kena Nabi ketuk pintu pula. Abah, abah, taklah pandai baca Quran pun. Kami nak tidur ni, so nak pergi sekolah. Kan? Anak pula nak kena tengok lagu tu kan. Dia kata hampa ni munafik. Oh, memang munafik kat kita pula. Kata pasal apa pula munafik? Lah tak dengar Quran. Apabila dibacakan Quran kepada kamu, kata fastami'u lahu wa ansitu, dengar dan duk diam. Kata oh, pak dia pun pandai. Pak mu ustaz. Kan? Anak pun kerja sekolah agama. Kan? Dia kata, oi pak aku ni kan kemah. Sebenarnya tak betul. No? Sebenarnya mengganggu orang itu hukum dia haram. Dengan bacaan Al-Quran kita tu mengganggu orang. Macam kita di masjid ni tak ada lah orang baca derah-derah. Baca tu tak dengar orang sebelah, takkanlah baca tak dengar langsung orang sebelah. Kan? Nak tak mau dengar langsung, pergi ambil earphone lah, sumbat dalam hidung. Dalam telinga. Hidung nak buat apa? Tak boleh nafas. Buh dalam telinga lah kalau tak mau dengar langsung. Kan? Bacaan yang tak mengganggu lah, maknanya tak ada lah duk pi taranum sorang-sorang tu. Pukul 3 pagi bangkit kan. Baca derah-derah. Kata awak pak hang nak baca derah ni. Aku takut lagi orang berketuk pintu. Kan? Dah baca Quran tapi takut hantu main kacau. Ada kalau lagu tu. Ada juga orang tu. Tapi jangan lagu tu. Tak boleh no. Mengganggu orang tidur tu pun dah haram. Apatah lagi mengganggu orang sembahyang. Sama lah tu. No? Lagi tak boleh. No? Okey, baik. Sambung.
Faqultu, maka aku kata, Sayyidina Abi Qais ni kata, Abdullah bin Abi Qais ni kata, alhamdulillahillazi ja'ala fil amri sa'atan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pada setiap perkara ini ada keluasan. Maknanya ada kerahmat lah, ada rahmat, keluasan. Tak adalah kena keras sangat sampai kena baca slow sangat atau kena baca derah. Boleh pilih antara dua. Ini maknanya apa dia? Keluasan. Sa'ah ni maknanya keluasan. Sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi li jami'il halat hatta la yashqa 'ala ummatihi. Kelapangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan perbuatan-perbuatan baginda ini dalam semua hal keadaan sehingga tidak menjadi sukar kepada umat. Kalaulah Nabi hanya baca Quran deras saja, jadi sukar juga kepada umat. Ataupun Nabi hanya baca slow saja, pun akan jadi kesukaran pada umat. Jadi dua-dua Nabi buat, kena gaya, kena masa. Okey. Yang pentingnya tuan-tuan, baca itu biar hati kita jadi tenang. Bacaan yang menenangkan hati kita. Baik. Hadis seterusnya, hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Bis'ar an Abi al-Ala al-Abdi an Yahya bin Ja'dah an Ummi Hani qalat, kata Sayyidatina Ummi Hani, kuntu asma'u qira'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil-laili wa ana 'ala 'arishi. Kata Sayyidatina Ummu Hani. Ummu Hani ni binti Abu Talib, sepupu Nabi. Kak Sayyidina Ali. Dia kata apa dia? Aku dengar bacaan Nabi SAW pada satu malam sedang aku berada di atas katil. Maknanya malam tu Rasulullah baca dengan kuat. Bukanlah kuat maknanya baca tu boleh orang dengar lah. Bacaan yang, tapi bacaan Nabi ni tentu bacaan yang penuh nikmat. Bacaan yang sedap, merdu. Kalau kita dengar hari ni Mahir Ma'aqli, baca pun kita sampai nak lena lah. Sa'id Al-Ghamidi baca pun kita rasa masya-Allah kan. Tambahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Nabi itu bacaan yang apa? Yang menyenangkan, yang menenangkan jiwa. Hadis seterusnya, an Muawiyah bin Qurrah qala sami'tu Abdullah bin Mughaffal yaqul, kata Sayyidina Abdullah bin Mughaffal kata, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yawm al-fath. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tunggangan baginda. Naqati pada atas unta baginda. Yaum al-fath, pada hari Fathu Makkah. Hari Fathu Makkah berapa hijrah? 8 hijrah. 8 hijrah. Bulan Ramadan. Riwayat kata 20 Ramadan. Nabi masuk ke situ dan Nabi membaca ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ini surah Al-Fath. Qala, dia kata faqara'a wa rajja'a. Nabi baca, Nabi ulang. Nabi baca dan Nabi ulang. Nabi baca dan Nabi ulang ayat itu. Baca dan ulang maknanya dengan penuh nikmat, kerana ini janji Allah. Ayat ni turun tuan-tuan bila nuzilat suratul Fath fil 'am as-sadis, tahun yang ke-6 hijrah lagi ayat ni turun dah. Tahun ke-8 baru Fathu Makkah. 2 tahun. Allah janjilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi masuk ke Mekah, Nabi duk ulang ayat ni. Pasal ni ayat kemenangan, ayat kemenangan. Nabi duk ulang. Wa qala Muawiyah bin Qurrah, dan kata Muawiyah bin Qurrah, laula an yajtami'an nasu alayya, kalau lah bukan sebab aku takut orang duk main kerumun kat aku, la aqadtu lakum fi dhalika as-saut, aku akan baca sebagaimana hak Nabi baca. Makna bacaan yang sedap. Al-lahan atau qala al-lahan, maknanya bacaan berlagu yang sedap. Kalau aku takut, kalau aku bimbang orang pakat main kerumun, aku duk dengar aku baca sedap macam Nabi baca ni, lebih kurang gitulah. Pasti aku akan baca sebagaimana Nabi baca. Maknanya Nabi baca itu bacaan macam mana? Bukan baca sajalah, bacaan yang merdu, bacaan yang sedap didengar, begitu. Kalau kita baca surah Al-Fath ni banyak kelebihan dia, banyak kelebihan. Sebab itulah Sayyidina Sultan Muhammad Al-Fatih,
Diriwayatkan Sayyidina Sultan Muhammad Al-Fatih itu, tuan-tuan, ayah dia bila dia lahir, ayah dia Sultan Murad kedua itu, Sultan Murad, baru habis baca surah Muhammad. Lepas surah Muhammad, surah Al-Fatih, kan? Jadi maknanya bila dia beranak, orang panggil ni tuanku ni, isteri tuanku ni permaisuri dah beranak ni, keluar anak seorang perempuan ni, seorang lelaki ni, dia pun namakan Muhammad Al-Fatih. Itu dah riwayat kata lagu tu. Tok apa nama kita punya sultan-sultan dalam kesultanan apa nama Osmaniyah ni, depa ni antara daulah Osmaniyah ni antara apa nama dinasti ataupun kesultanan Islam yang paling lama. Dan kebanyakan raja-raja ataupun Amirul Mukminin dalam khilafah Osmaniyah ni, kebanyakannya mereka adalah para awliya dan para ulama. Sultan Murad jangan main. Sultan Muhammad Al-Fatih ni pun wali. Sultan Muhammad Al-Fatih, fala ni'mal amiru amiruha, Nabi sendiri sebut pemimpin yang terbaik ialah ni Muhammad Al-Fatih ni, yang akan membuka Konstantiniyah ni. Jadi pak dia pun Sultan Murad pun tok wali juga. Tok nenek dia semua wali-wali. Macam tok nenek kita punya ni lah, sultan-sultan kita dulu pun ramai wali-wali, kan? Lah ni tak tahu lah wali tak, kan? Wallahu a'lam. Tapi dulu sultan-sultan kita semua wali-wali, jangan main-main, kan? Sultan Kedah pun dulu wali, Sultan Terengganu pun tok wali juga, kan? Sultan Zainal Abidin, kan? Semua tok-tok guru semua tu, semua orang alim. Waktu lah tanda nak jadi orang, nak baik negara ni, kena jadi pemimpin yang baik. Kena cari pemimpin yang alim, pemimpin yang baik. Tak alim, dia jadi orang yang baik lah, tapi kena cari yang alim lah. Nak memimpin kita macam mana, tak ada ilmu. Kena cari pemimpin yang baik, yang alim, yang bagus akhlak, dan juga orang yang soleh. Itu yang lebih baik. Ni nak bicara yang 47 kes, kan? Penin lah, kata Man Kulim, penin, kan? Sama. Hadis seterusnya, habis dah kot, ada dua lagi, kena lah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Nuh bin Qais Al-Huddani an Husam bin Misaq an Qatadah qala, kata Qatadah, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasan al-wajh. Kata Sayyidina Qatadah, tak ada seorang pun nabi yang Allah utuskan melainkan semuanya muka segak. Hasan al-wajh maknanya segak-segak belakang, handsome lah, semua handsome. Hasan al-sawt, suara merdu, semua suara sedap. Wa kana nabiyukum sallallahu alaihi wasallam hasan al-wajhi, dan adalah nabi kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling segak sekali, wajah yang paling segak. Hasan al-sawt, paling sedap suara baginda. Wa kana la yurajja', cuma nabi ini tidaklah selalu melagu-lagukan. Walaupun Nabi tak payah melagu pun tak apa, baca Quran tak lagu pun tak apa, sedap lah. Sebab suara Nabi merdu, kan? Cara kita lah, tak ada yang suara merdu, dia tak ada lah duk terang macam kita duk nyanyi tu. Dia biasanya dia baca dia tu pun dah merdu dah, sebab dia memang suara merdu. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini ada disebut kat dalam ni, ahsanus sahabah tilawatan wa mura'atan li ahkamihi Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang paling menjaga bacaan hukum bacaan, maknanya bacaan yang terbaik ialah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dan ahsana ma qara'a al-Quran bi sauti hasan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sedap sekali baca Quran iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian siapa dia? Boleh buat kuis ni. Kemudian siapa dia? Thumma Abu Musa al-Ash'ari. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari pun jenis sahabat yang suara sedap. Suara sedap. Okey. Orang yang paling segak sekali iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma
Diriwayatkan Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf AS pun handsome juga. Cuma kehandsoman Nabi Yusuf ini mendatangkan fitnah. No? Nabi ini segak tapi tak mendatangkan fitnah. No? Itu keistimewaan dia. Dan yang terakhir, hadis yang terakhir. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kanat qira'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uhu, ada riwayat kata yasma'uha man fil hujrah wa huwa fil bait. Adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini boleh didengar orang yang dalam bilik sedang baginda dalam rumah. Mana Nabi baca Quran dalam rumah tu, orang hak dalam bilik pun boleh dengar. Mana bacaan Nabi itu ada bacaan yang sederhana lah, no? Tak adalah slow sangat sampai orang tak dengar apa. Pak tu buat apa dalam bilik seorang-seorang tu? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kan? Baca tu bagi dengar lah sikit kan. Anak-anak pun dengar, oh pak aku baca Quran. Baguslah. Begitu, no? Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a al-Quran fi salati al-lail yasma'u ahli baiti as-saut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baca Quran dalam sembahyang malam akan didengari oleh ahli keluarga baginda. Maknanya bacaan Nabi itu dengar, tapi tak adalah sampai mengganggu kan. Faqad kanat qira'atuhu mutawassitun. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sederhana, yasma'uha ahli baitihi, yang didengari oleh ahli bait ataupun keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yasma'uha man wara'al hujurat, dan tidak didengari oleh orang yang luar daripada rumah. Bacaan dekat ahli keluarga dengar saja. No? Ini cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.